Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam tazkirah ringkas berpandukan kepada kitab Hadis 40 yang ditulis oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina biqiraatih. Jadi kita sampai kepada dalam kitab saya ini baris yang ketiga yang ditulis di dalam muqaddimah Imam Nawawi, iaitu Ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafina lihidayatihim wa bayani syara'i din biddalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin. Jadi Imam Nawawi menyatakan di sini bahawa tugas Nabi-Nabi dan Rasul dan ulama pewaris Nabi-Nabi dan Rasul ialah hidayah, memberi petunjuk, wa bayani, dan menerangkan syara'i'id din biddalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin. Jadi di masa yang singkat ni kita mohon daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sama-sama dapat memahami lafaz syariah. Maksud Imam Nawawi menyatakan di sini lafaz syara'i'id din. Jadi lafaz syara'i'id din, Imam Nawawi radhiyallahu anhu mendatangkannya dalam lafaz jamak. Syara'i' yang dinyatakan di sini, lafaz jamak ni maksudnya lafaz yang merujuk kepada bilangan 3 ke atas. Kalau kita di dalam bahasa Malaysia, biasanya kita akan ulang sesuatu kalimat untuk menunjukkan kepada makna ramai. Seperti pelajar, kita kata seorang pelajar. Sekiranya 2, kita kata 2 orang pelajar. Dan sekiranya lebih, kita akan kata pelajar-pelajar. Jadi lafaz pelajar-pelajar dia merujuk kepada bilangan 3 ke atas. Jadi Imam Nawawi radhiyallahu anhu semasa dia menyatakan lafaz syariat, maksudnya Nabi-Nabi dan Rasul datang menerangkan syariat-syariat agama. Jadi Imam Nawawi mendatangkan lafaz syariat tadi dengan lafaz jamak ataupun plural yang merujuk kepada 3 ke atas. Jadi difahami daripada ayat Imam Nawawi berkata syara'i' dan disandarkan kepada kalimat ad-din. Maknanya kita memerlukan kepada syariat untuk kita tadi sampai kepada ad-din, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di kesempatan ni kita sama-sama cuba membincangkan lafaz syariat tadi tu. Maksudnya kita maklum syariat sememangnya ada satu, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mengapakah Imam Nawawi mendatangkannya dengan lafaz 3? Syariat yang akan membawa kepada agama tersebut. Jadi untuk kita membincangkan lafaz tadi, maknanya kita boleh merujuk satu kitab yang lain lah. Maksudnya kitab-kitab yang ditulis oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Antaranya kitab yang ada bersama saya ini bernama Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, yang ditulis oleh Syekh As-Said Bakr Ad-Dimyati.
Jadi kitab ni dia mensyarahkan satu nazam ataupun satu kitab lain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari yang dinamakan sebagai Hidayatul Azqiya ila Tariqil Awliya. Jadi macam ni, maksudnya apabila Imam Nawawi menyatakan kepada kita bahawa jalan tadi ada 3, maka kita cuba membincangkan apakah 3 jalan yang ingin dinyatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Jadi untuk kita memahami 3 jalan tersebut, maka di sini saya bacakan kitab yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari yang disyarahkan oleh Syekh Bakri Ad-Dimyati radhiyallahu anhuma ajma'in. Jadi dinyatakan dalam kitab ni, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma muthila. Jadi untuk kefahaman kita macam ni, maksudnya kita ingin berjalan untuk sampai kepada Allah. Maknanya tujuan kita hidup di dunia ialah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berapakah perjalanan yang perlu kita lalui untuk sampai kepada Allah? Sebagai contohnya, kita nak sampai kepada PhD. Untuk kita tadi mencapai sijil PhD, kita perlu melalui 3 peringkat. Peringkat pertama ialah sekolah rendah. Peringkat kedua ialah sekolah menengah. Dan peringkat ketiga ialah university. Jadi begitulah juga apabila kita tadi diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mencapai kepada penghujung ma'rifatullah, maknanya menghadap Allah Taala, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui Allah Subhanahu Wa Taala ialah Rabbul Alamin, maka kita perlu melalui 3 jalan. Jalan pertama diistilahkan sebagai syariat, dan jalan kedua diistilahkan sebagai tarekat, dan jalan ketiga diistilahkan sebagai haqiqah. Jadi sebab itulah jalan tadi ada 3. Kan disebabkan jalan tadi ada 3, maka Imam Nawawi radhiyallahu anhu di awal muqaddimah ni dia kata tujuan ulama-ulama dan nabi-nabi dan rasul sehingga hari kiamat, tujuan mereka ialah untuk menerangkan 3 jalan ni. Jalan pertama, jalan kedua dan jalan ketiga. Jadi perjalanan tu mesti diterangkan. Maksudnya kita ada anak, maksudnya kita ada anak yang nak sekolah, maksudnya kita mesti bagi tahu kepada dia, wahai anakku, kan pengajian kamu tadi melalui 3 peringkat. Sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti, maka hendaklah kamu melalui kesemua jalan tersebut. Tetapi sekiranya bapa tadi, dia menyembunyikan cerita tentang sekolah menengah, ataupun dia menyembunyikan cerita tentang universiti, jadi anaknya hanya habis sekolah rendah saja. Jadi apabila anaknya habis sekolah rendah, jadi anaknya rasa, oh aku dah cukup sempurna. Ataupun anak tadi rasa aku dah tak perlu lagi dah menyambung pengajian. Jadi kesilapan yang berlaku pada anak tadi ialah berpunca daripada bapanya sendiri. Kerana bapanya tidak memberitahu jalan tersebut secara keseluruhan. Jadi itulah kepentingan ilmu. Kan sekiranya kita mempunyai ilmu, maka kita tahu, oh perjalanan masih belum habis. Kita baru selesai peringkat pertama. Kita ada peringkat kedua dan kita ada peringkat ketiga yang perlu kita lalui. Jadi begitulah juga dalam perjalanan kita untuk mengenal Allah, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti melalui 3 perjalanan. Jadi perjalanan yang pertama yang dinyatakan dalam kitab ni, inna tariqa. Dia kata sesungguhnya jalan untuk menuju kepada akhirat, untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama dipanggil sebagai syari'atun, yang kedua tariqatun, yang ketiga haqiqatun. Kemudian dia kata fasma' laha ma muthila, maka hendaklah kamu mendengar perumpamaan yang akan dinyatakan. Okay, jadi macam kita dah faham tadi, perumpamaannya senang kan, maksudnya dia mesti ada sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti. Tapi sekarang ni penulis kan dia menyatakan juga satu perumpamaan yang lain. Dia kata fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri summa haqiqatun durrun ghala. Jadi ulama-ulama Islam radhiyallahu anhum, mereka mengumpamakan perjalanan untuk kita sampai kepada Allah melalui 3 jalan tadi dengan dinyatakan syariat seperti sampan.
yang perlu kita usahakan, yang perlu kita bentuk, yang perlu kita bina, yang perlu kita teguhkan sampan tersebut. Wa tariqatun, dan tariqat kal bahri, seperti laut yang amat luas, yang perlu kita harung dengan sampan tadi. Summa haqiqatun, kemudian apakah hakikat? Hakikat ialah durrun ghala, ialah mutiara yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perumpamaan yang dinyatakan oleh penulis. Kemudian dia berkata, ketahuilah bahawa syariat tadi, jadi saya akan bacakan terjemahan kepada bait-bait syair ni supaya kita dapat mengetahui perbahasan tentang syariat, tarekat dan hakikat. Ini bukan rekaan ataupun ini bukan cerita orang-orang zaman dulu kan, ataupun ini bukan perkara yang direka oleh orang kampung kan, ataupun imam masjid kan, ataupun guru-guru agama. Inilah perkara yang ditulis oleh ulama Islam radhiyallahu anhum, dan penulis kitab kita ni ialah penulis kitab fiqh yang amat terkenal yang dibaca di semua negara-negara Islam, iaitu kitab Fathul Mu'in, kitab fiqh yang paling utama di dalam mazhab Syafi'i. Dan penulis syarah ni juga ialah penulis syarah kitab tu juga, penulis kepada kitab fiqh matan tadi, penulis kitab I'anatul Talibin. Jadi apabila kita membincangkan tentang syariat, tarekat dan hakikat, inilah perkara yang mesti kita terima. Inilah perkara yang dibawa oleh semua Nabi-Nabi dan Rasul. Cuma sekiranya orang tadi tidak mempelajari, maka menjadi tuntutan kepadanya untuk mempelajari. Dan sekiranya kita dah mengetahui, oh ada 3 peringkat pengajian, maka menjadi kewajipan kepada kita ialah untuk mendaftar di sekolah rendah, kemudian berjalan selama 6 tahun kan, 7, masuk kepada sekolah menengah, habiskan pengajian selama 5 tahun, masuk ke dalam universiti, habiskan pengajian degree master dan PhD. Jadi begitulah yang dituntut. Jadi pertama sekali, sebelum kita boleh melalui ketiga-tiga jalan syariat, tarekat dan hakikat tadi, maka mestilah kita mengetahui dulu dan kita meyakini perkara tersebut ialah perkara yang benar. Perkara tersebut ditulis oleh ulama Islam. Kan, sebagaimana kita meyakini ni ada sekolah rendah, menengah dan universiti, maka pelajar tadi daripada awal dia masuk sekolah rendah tu, dia dah letak dalam kepala dia, aku mesti habiskan sampai kepada universiti. Jadi begitulah juga apabila kita dah balik, apabila kita dah rasa, aku ni nak bertobat, kan aku ni rasa nak mendekatkan diri kepada Allah, dah lama dah aku lalai kan, dah lama dah membuang masa, jadi sampai bila aku nak jadi macam ni? Apabila kita dah rasa ingin bertobat, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita ketahui ada 3 jalan yang kita kena lalui. Maksudnya jangan kita berhenti setengah jalan, bina sampan saja, lepas tu tengok je sampan tu. Maksudnya dia kata kat sini, sampan tadi tidak diletakkan di dalam laut. Jadi apakah faedah sampan sekiranya tak diletak dalam laut? Dan apabila dah masuk ke dalam laut pula, betul berpusing-pusing dalam laut tadi, utara, selatan, timur, barat, utara, selatan, timur, barat, tapi tak dapat mutiara yang dia kendaki. Jadi kesemua tu ialah kesilapan yang mesti kita fahami dan yang ingin diterangkan oleh penulis. Jadi secara umum ni dinyatakan bahawa fasyari'atu akhzun bidinil khaliqi. Sesungguhnya syariat tadi ialah mengambil hukum hakam daripada agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan melaksanakan arahan Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini secara umum jelah kita bincang. Kemudian dia kata tarekat tadi ialah memelihara diri dengan wara' dan mengamalkan tuntutan-tuntutan riyadah, membersihkan rohani. Kemudian dinyatakan yang dimaksudkan dengan hakikat tadi ialah sampai kepada penghujungnya, iaitu penyaksian nur Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ialah perumpamaan yang pertama yang dinyatakan oleh ulama Islam radhiyallahu anhum. Mereka mengumpamakan 3 perjalanan tadi seperti membina kapal, kemudian merentasi laut, kemudian menyelam untuk mendapatkan untuk mendapatkan hasil ni yang diistilahkan sebagai haqiqah. Kemudian penulis berkata, jadi setelah kita faham 3 perumpamaan tadi, jadi penulis berkata, man rama durran lis safinati yarkabu, maka sesiapa yang inginkan mutiara yang berada di dasar laut tadi, dia mestilah menaiki sampannya. Wa yaghusu bahran, kemudian dia kena masuk ke dalam laut, kemudian dia kena menyelam di dalam laut tersebut. Summa durran hasala, barulah dia tadi berjaya mendapatkan mutiara tersebut. Jadi apakah faedah penulis menceritakan tertib tadi tu? Maksudnya kata tertibnya ialah mesti ada sampan, kemudian pergi ke tengah-tengah laut, kemudian menyelam untuk mendapatkan mutiara. Jadi faedah ni nak nyatakan di sini. Wa kadza tariqatu ya wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lan tahsula. Maksudnya nak dinyatakan
sekiranya seseorang tadi ingin mendapatkan mutiara, maksudnya tanpa mempunyai sampan dan tanpa memasuki laut yang amat luas, maka penulis berkata di sini, ketahuilah bahawa sesungguhnya tarekat dan hakikat, wahai saudaraku, min ghairi fi'li syari'atin, tanpa seseorang tadi melakukan syariat, lan tahsula, nescaya dia tidak akan mendapatnya. Jadi dinyatakan dalam syarah bahawa perkara tersebut, maksudnya syariat, tarekat dan hakikat, ketiga-tiga perkara ni dikatakan sebagai mutalazimatun, berhubung antara satu dengan yang lain. Maksudnya kita tak boleh buang salah satu dan kita tak boleh nak elakkan salah satu. Maksudnya kita nak belajar syariat saja, tarekat dan hakikat kita tak mau. Ataupun kita nak belajar tarekat saja, syariat tak payah dan hakikat pun tak perlu. Dan ataupun kita nak belajar hakikat saja, kedua-dua yang lain tak perlu, maka penulis berkata di sini, fasalasatu mutalazimatun, ketiga-tiganya bercantum di antara satu sama lain dan tidak boleh dielakkan. Tapi yang penting sekali dia kata, wahiyya murattabatun, ketiga-tiga perkara ni murattabatun, dia mengikut tertib. Maksudnya dia mesti, jadi dia kata fa'awwalan asy-syari'atu, maka mula-mula sekali ialah kita mesti mengetahui syariat. Dan yang dimaksudkan dengan syariat tadi ialah hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita mengetahui sembahyang hukumnya fardu ain, kita mengetahui puasa Ramadan hukumnya fardu ain, kita mengetahui perzinaan hukumnya haram. Maksudnya kita mengetahui muamalat ni hukumnya sah, muamalat ni hukumnya haram, perkara ni najis, perkara ni tidak najis. Itu dia panggil sebagai syariat, pengetahuan tentang hukum hakam. Yang kedua, summat tariqatu, kemudian barulah seseorang tadi masuk ke dalam tarekat. Jadi yang dimasukkan dengan tarekat ialah adab-adab kerohanian yang akan kita bincangkan sekejap lagi. Summal haqiqatu, kemudian barulah dia tadi sampai kepada hakikat. Jadi penulis kata dalam syarah ni, faman taraka hadza tartiba la yasilu ila dur, siapa yang meninggalkan tertib ini, nescaya dia tidak akan sampai kepada mutiara tersebut. Jadi yang kita bincang sekarang ni ialah kaedah umum yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kaedah umum apabila Allah Taala mencipta dunia, Allah Taala membuat tertib pengajian. Kan maksudnya kita maklum, pelajar tadi mesti melalui sekolah rendah, menengah dan universiti, baru dia dapat PhD, baru dia tadi dimuliakan dengan sijil teragung. Tapi mungkin ada satu orang manusia yang tak pernah sekolah rendah, yang tak pernah sekolah menengah, yang tak pernah masuk universiti, tetapi tiba-tiba kan universiti tadi nak mengurniakan kepadanya PhD kehormat ataupun apa saja kurniaan. Itu mungkin berlaku, tapi itu berlaku satu dalam sejuta, kan, satu dalam 2 juta. Jadi kita nak ambil keadaan tersebut untuk diri kita tak boleh. Jadi kita kena mengikut panduan umum. Panduan umum ialah kita kena melalui perjalanan syariat, tarekat dan hakikat. Dan yang paling penting sekali nak kita fahami ialah perkara tersebut mutalazimatun. Mutalazimatun tu maknanya dia saling, tidak boleh berpisah. Kan maksudnya tak boleh kita nak ambil satu, nak buat dua, ataupun nak buat dua, tak nak buat satu lagi, itu tak boleh. Kerana dia pertama sekali, ketiga-tiga tadi mutalazimatun, dan yang kedua murattabatun. Maknanya setiap satu-satu tadi dia mempunyai tertib yang perlu kita ikuti. Dan itu yang dinyatakan oleh penulis radhiyallahu anhu. Jadi sebagai untuk kita tadi memahami ataupun melihat perincian kepada perkara tersebut, jadi kita rujuk kepada satu kitab lain lah yang dinyatakan oleh Ibnu Ajibah radhiyallahu anhu. Tapi sebelum tu dalam kitab yang kita bincang tadi, maksudnya penulis di dalam syarah, maksudnya dia menyatakan perumpamaan yang kedua. Perumpamaan pertama tadi ialah seperti kapal kan masuk ke dalam laut untuk mendapatkan mutiara. Ada satu lagi perumpamaan dia dinyatakan dalam kitab ni juga. Dia kata seperti hubungan antara syariat, tarekat dan hakikat tadi sama seperti buah kelapa. Ini perumpamaan ni mungkin masyhur digunakan di sebelah Nusantara. Tapi ada dalam kitab ni. Kan maksudnya memang ulama radhiyallahu anhu mereka sendiri menyatakan. Maksudnya seperti buah kelapa, kan sekiranya seseorang tadi nak kan minyak daripada kelapa tersebut, dan minyak tadi diistilahkan sebagai hakikat, dia mestilah melalui, maksudnya dia mesti membuka sabutnya kan, kemudian mengambil isi ni dan memerahnya. Jadi yang diistilahkan sebagai sabut di luar tu ialah
syariat yang mesti dia lalui. Kemudian dia mesti mengambil isinya. Isi ni yang putih tadi tu, itu diistilahkan sebagai tarekat. Dan apabila dia perah, dia masak dan dia keluarkan minyaknya, maka itu ialah diistilahkan seperti hakikat. Jadi bukan bermakna kulit sabut tadi tak perlu. Bukan bermakna isi kelapa tadi tak perlu. Itu dia gambarkan daripada sudut bagaimana kita nak mencapai minyak sekiranya kita tak membuka sabut tadi. Dan bagaimana kita nak mencapaikan minyak, mendapatkan minyak kelapa sekiranya kita tak memerah ataupun memasak isi ni yang berwarna putih tadi. Jadi itu perumpamaan yang dinyatakan juga dalam kitab tentang hubungan antara syariat, tarekat dan hakikat. Jadi kita jangan salah faham. Kita kata, oh saya hanya perlukan minyak saja. Jadi yang ilmu syariat ialah kulit, maka saya tak perlu. Itu ialah salah faham. Ataupun kita kata saya hanya perlukan minyak saja, maka isi ini pun saya tak perlu. Jadi itulah yang kita perlu faham. Perumpamaan tersebut tidak menunjukkan kepada ketidakkeperluan kepada sabut, kan? Tidak perlu kepada isi kelapa. Perumpamaan tadi tu dia merujuk kepada perjalanan yang perlu dilalui untuk mencapai hasilnya. Jadi kita dah bincang tadi, ketiga-tiga tadi dia ada dua sifat yang kita perlu ingat. Pertama sekali, mutalazimatun. Mutalazimatun maknanya setiap satu memerlukan yang lain. Seperti mana yang diriwayatkan daripada Imam Malik. Imam Malik berkata, sesiapa yang bersyariat tetapi tidak berhakikat, maka orang tersebut fasik. Dan sesiapa yang semata-mata berhakikat sahaja, kan, tetapi tidak bersyariat, maka orang tidak akan terkeluar daripada agama Islam. Dan yang dituntut ialah kita menggabungkan ketiga-tiga perkara tadi. Jadi pertama sekali yang kita kena faham, syariat, tarekat dan hakikat dia ialah perkara yang mutalazimah, tidak boleh dipisahkan antara satu yang lain. Dan sifat kedua yang penting sekali ialah murattabatun, dia tadi bertertib. Kan, sebagaimana kita perlu melalui sekolah rendah. Kemudian setelah lulus sekolah rendah, baru kita akan naik kepada sekolah menengah. Dan apabila kita dah lulus sekolah menengah tersebut, barulah kita masuk kepada universiti. Jadi sebagai penutupnya untuk kita tadi mendengar perincian tadi, perincian perjalanan di dalam peringkat syariat, kan, di dalam peringkat tarekat dan dalam peringkat hakikat tadi. Jadi saya bacakan satu nas daripada Ibnu Ajibah radhiyallahu anhu, yang Ibnu Ajibah nyatakan nas ni di dalam tafsir ni yang amat masyhur, iaitu tafsir Al-Bahrul Madid. Jadi setelah kita baca ni, moga-moga kita dapat kefahaman tentang perjalanan tadi. Sebab kalau kita maklum, kan, sekolah rendah kita tahu ada peperiksaan UPSR ataupun peperiksaan sekolah rendah. Di sekolah menengah dia ada dua peperiksaan. Kan, kita ada PT3, lepas tu kita ada SPM. Kan, dalam universiti kita ada 3 peperiksaan. Maksudnya kita ada sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah. Jadi dalam perjalanan syariat, tarekat dan hakikat ni, apakah perincian yang ada di dalam? Jadi perincian-perincian tu secara kasarnya dinyatakan oleh Ibnu Ajibah radhiyallahu anhu. Jadi saya cuba bacakan kepada kita semua, moga-moga kita dapat mengetahui perkara tersebut ialah perkara yang hak. Maksudnya kita mesti memikirkan ketiga-tiga perkara tadi. Maksudnya jangan sekali-kali kita rasa saya dah belajar agama ni di sekolah rendah, saya dah belajar agama ni di sekolah menengah, ataupun saya dah belajar agama ni dulu, kan, maknanya di kelas-kelas fardu ain yang awam, kan, kemudian kita rasa dah tak perlu lagi dah nak mempelajari peringkat kedua dan peringkat ketiga. Maka kita tadi akan mati dalam keadaan kerugian kerana meninggalkan ilmu yang diwarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya bacakan teks daripada Ibnu Ajibah ni. Ibnu Ajibah radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya terdapat 3 rumah yang perlu dimasuki oleh orang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pertama ialah rumah syariat, rumah tarekat dan rumah hakikat. Jadi kalau macam sekarang kita faham dia ialah 3 peringkat pengajian, sekolah rendah, menengah dan universiti. Setiap rumah tersebut mempunyai pintu-pintu yang khusus. Sesiapa yang datang memasuki melalui pintu-pintu yang akan dinyatakan, nescaya dapat memasukinya. Sesiapa yang tidak melalui pintu-pintu itu akan dihalau pergi. Jadi pertama sekali ialah rumah syariat. Dia mempunyai 3 pintu. Pintu pertama ialah taubat. Siapa yang masuk melintasi pintu ini dan menyempurnakan taubat dengan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, nescaya akan masuk melintasi pintu istiqamah. Maksudnya, kalau kita ibaratkan seperti rumah, dia ada pintu pertama, lepas tu ada pintu kedua, pintu ketiga. Maksudnya kita kena lalu pintu pertama, kedua, ketiga ni, baru kita boleh dipanggil ahli syariat. Kan, kalau kita tak lalu 3 pintu ni, masa kita sendiri pun belum lagi bersyariat. Jadi dia kata,
istiqamah. Maksud pertama ialah pintu taubat. Lepas tu kita kena lalu pintu istiqamah. Istiqamah ialah mengikut segala percakapan, perbuatan dan ibadat hati Rasulullah SAW. Apabila seseorang masuk melintasi pintu ini dan menyempurnakannya, nescaya dia akan masuk melintasi pintu taqwa dengan segala bahagiannya. Pintu pertama ialah taubat, kedua istiqamah dan ketiga ialah taqwa. Apabila seseorang menyempurnakan takwa secara zahir dan batin, maka dia akan memasuki rumah syariat dan dikurniakan dengan segala kelebihan dan kurniaannya. Maksud setelah lalu pintu pertama, kedua, ketiga, baru dia tadi berada di dalam rumah syariat. Baru dia tadi dipanggil orang yang bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah kita tadi mengambil segala kurniaan yang berada di dalam rumah syariat, murid setelah itu berkeinginan untuk memasuki rumah tarekat yang mempunyai 3 pintu. Pintu pertama ialah ikhlas, iaitu menjadikan amalan hanya semata-mata kerana Allah, tanpa terpesong dan tanpa dicampuri dengan keinginan nafsu. Apabila seseorang menyempurnakan sifat ikhlas, nescaya dia akan dapat masuk melintasi pintu takhliyah. Jadi pintu, bila kita dah masuk rumah tarekat, pintu pertama ialah keikhlasan. Pintu kedua ialah takhliyah. Takhliyah yang bermaksud pembersihan daripada aib-aib yang batin, yang bilangannya tidak dapat dikira. Namun sesiapa yang mempunyai guru mursyid, nescaya dia akan memperlihatkan segala aib tersebut dan mengajarkan cara mengubatinya. Apabila seseorang menyempurnakan pembersihan diri daripada sifat-sifat tercela, nescaya dia akan masuk melintasi pintu tahliyah, yang bermaksud seseorang menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji seperti sabar, lemah lembut, benar, tenang, pemurah, mengutamakan orang lain dan lain-lain lagi daripada sifat-sifat mulia. Seseorang telah menyempurnakan rumah tarekat apabila dia menyempurnakan ikhlas, takhliyah dan tahliyah. Jadi kita dah bincang tadi, apabila dah masuk dalam rumah tarekat, dia mesti melalui 3 pintu. Satu, baru dia dihukumkan ahli tarekat. Yang mula-mula tadi perlu melalui 3 pintu, baru dia dihukumkan ahli syariat. Dan kemudian setelah dia masuk 3 pintu ni, maka dia dihukumkan ahli tarekat. Murid setelah itu akan dijemput untuk memasuki rumah hakikat. Pintu pertama yang akan diketuk ialah pintu muraqabah, yang bermaksud memelihara hati dan sir daripada lintasan-lintasan yang jahat. Apabila hati menjadi suci daripada lintasan yang berada di dalamnya, maka mulalah murid tadi menghadap kepada pintu musyahadah. Ia bermaksud menghilang segala gambaran makhluk dan menyaksikan nur Allah SWT yang maha hidup, yang memelihara atau menghaluskan gambaran yang zahir ketika terzahirnya makna-makna. Apabila murid memasuki pintu musyahadah dan menetap di dalamnya, maka dia akan sampai kepada pintu makrifat. Jadi rumah hakikat dia ada pintu pertama yang dipanggil sebagai muraqabah. Kedua ialah pintu musyahadah. Yang ketiga ialah pintu yang dipanggil sebagai makrifah. Ia ni ialah makam yang teguh, makam yang mantap, kemuncak dan penghujung rumah hakikat ialah masjid hadrah ketuhanan. Tiada lagi perjalanan setelah itu, melainkan peningkatan maqam, penambahan, pembukaan selama-lamanya yang kekal abadi. Moga-moga Allah SWT mengurniakan kepada kita sebanyak-banyak kurniaan tersebut dengan limpah kurnia dan kemurahannya. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu nas yang terakhir lah yang kita boleh bincangkan, yang dinyatakan oleh Ibnu Ajibah radhiyallahu anhu. Jadi apabila kita rujuk balik kepada kalam Imam Nawawi, dia mengatakan bahawa Rasul-Rasul datang untuk mengajarkan syara'i'id din, jalan-jalan agama. Dan apabila Imam Nawawi menyatakan jalan tersebut ada 3, kan, maka hendaklah kita ketahui perincian kepada jalan tersebut ialah syariat, tarekat dan hakikat. Dan ketiga-tiganya mestilah kita usahakan. Sebab itulah Allah Ta'ala bagi umur kepada kita 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Mestilah kita usaha untuk mencapai penghujung jalan tersebut sebelum kita mati menghadap Allah SWT. Jadi inilah amanah yang perlu kita sampaikan. Kerana amanah yang disampaikan oleh Nabi-Nabi dan Rasul. Supaya kita tahu. Jangan kita berhenti separuh jalan. Kan, ataupun berhenti di awal. Ataupun kita rasa lemah semangat ataupun tak ada keinginan. Jadi moga-moga Allah SWT memahamkan kepada kita makna jalan kepada Allah SWT. Dan kita kena ingat 2 sifat tadi. Ketiga-tiga jalan ni, syariat, tarekat dan hakikat, dia ada 2 sifat. Pertama ialah mutalazimah, tak boleh dipisah-pisahkan. Dan yang terakhir sekali, mutarattibatun, maksudnya dia tadi bertertib. Kita kena lalu satu perjalanan sehingga yang terakhirnya. Dari itu
beberapa nasihat atau beberapa panduan yang dapat kita bincangkan daripada lafaz syara'i'id din. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita tentang apakah tuntutan perjalanan di atas diri kita, dan moga-moga kita jelas, kan, kita jelas dan kita percaya sebagaimana kita amat jelas ada sekolah rendah, menengah dan universiti. Jadi kita boleh nilai diri kita sekarang ni dalam perjalanan kepada Allah. Adakah kita dah masuk sekolah rendah? Yang dipanggil sebagai rumah syariat tadi. Maksud kita, adakah kita dah bertaubat? Adakah kita tadi dah istiqamah? Adakah kita tadi dah bertakwa? Sekiranya 3 pintu tu kita dah lintas, maknanya kita dah masuk di dalam syariat. Maknanya kita dah berada di dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekiranya belum bertaubat, kan, istiqamah pun belum, ataupun bertakwa, menjauhkan dosa pun belum, maka kita tahulah kita masih belum masuk ke dalam rumah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita usahalah, doalah setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Moga-moga Allah Taala memilih kita dan meletakkan kita di dalam rumah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah dapat kita bincangkan. Dari segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala salah silap tu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ihfaz shaykhana mursyidina wa qurrata a'yunina wa salina sayyid Salahuddin Hasan al-Husaini. اللهم ارزقه صحة وعافية وسلامة المعافاة الدائمة. اللهم ارزقنا جميعا أنواره ومدده وعلومه وحسن الأدب معه ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Moga-moga Allah Taala pelihara kita semua dan selamatlah kita menyambut dan masuk kepada bulan Ramadan. Moga-moga Allah Taala memberi kerahmatan kepada kita dan menerima amalan puasa yang akan kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.